بسم الله الرحمن الرحيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Dikatakan kepada mereka semasa ditimpakan dengan azab, pergilah kepada azab yang dahulu kamu mendustakannya. Pergilah kamu kepada naungan asap neraka yang bercabang 3, yang tidak dapat dijadikan naungan dan tidak dapat memberikan sebarang lindungan dari julangan api neraka. Sesungguhnya neraka itu melemparkan bunga api yang besarnya seperti bangunan besar. Banyaknya dan warnanya bunga api itu seolah-olah rombongan unta kuning. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan keadaan yang demikian. Inilah hari mereka tidak dapat berkata-kata kerana masing-masing terpinga-pinga ketakutan. Dan tidak boleh diizinkan mereka bercakap. Maka mereka tidak dapat meminta maaf. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan hari akhirat. Inilah hari pemutusan hukum yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kami himpunkan kamu bersama orang-orang yang terdahulu dari kamu. Oleh itu, kalau kamu ada sebarang tipu helah melepaskan diri, maka cubalah kamu lakukan terhadap azabku. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada di tempat teduh yang dipenuhi pelbagai nikmat dan yang berdekatan dengan mata air yang mengalir, serta menikmati buah-buahan dari segala jenis yang mereka inginkan. Pada ketika itu dikatakan kepada mereka, makanlah dan minumlah kamu dengan lazatnya disebabkan apa yang kamu telah kerjakan. Sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat syurga. Makanlah dan bersenang-senanglah kamu, wahai orang-orang yang ingkar derhaka, sementara waktu hidup. Kemudian kamu akan menghadapi bahaya, kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan amaran Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka yang ingkar, taatlah dan kerjakanlah sembahyang, mereka enggan mengerjakannya. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan perintah-perintah Allah dan larangannya. Kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-keterangan yang tersebut, maka kepada perkataan yang mana lagi sesudah itu mereka mahu beriman. Kita berada pada ayat-ayat terakhir surah Al-Mursalat. Surah yang ke-77 pada juzuk yang ke-29. Bermula daripada ayat yang ke-29 sehingga ayat yang ke-50. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi gambaran keseluruhan tentang neraka, azab yang disediakan bagi orang yang mendustakan segala perintah Allah dan Rasulnya. Bagi orang yang tidak mahu beriman dan meyakini akan adanya hari kebangkitan. Di samping Allah Ta'ala menyebut sebagaimana kebiasaan Al-Quran
Bila disebut golongan yang mendapat azab dan kesengsaraan, balasan, penghinaan dan juga malapetaka besar, Allah menyebut golongan dan balasan bagi orang yang bertakwa. Supaya manusia ini cepat membuat perbandingan dan perbezaan. Apakah kamu memilih golongan yang akan diazab atau memilih golongan yang akan dirahmati dengan nikmat yang pelbagai di dalam syurga mengikut apa yang mereka kehendaki daripada makan, minum dan segala keindahannya, mata airnya, lambang ketenangannya dan pelbagai lagi yang disediakan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut penegasan kepada akibat orang-orang yang kafir, yang terus menerus mengingkari segala ajakan untuk kembali kepada fitrah, untuk beriman kepada Allah. Dan Allah menyatakan kepada orang kafir semuanya, sumber mana lagi yang kamu nak percaya? Siapa yang kamu nak percaya? Siapa yang kamu nak ikut? Kalau bukan Al-Quran yang menceritakan kebenaran ini. Kalau bukan Allah yang menurunkan wahyu ini kepada Rasulnya dalam menyampaikan kepada hamba-hambanya dan Rasul menyampaikan kepada umatnya. Ini gambaran umum kepada ayat yang kita baca. Allah Ta'ala menyebut, "Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun." Dikatakan bila mana berlakunya kiamat. Ketika mana orang-orang kafir sudah diputuskan untuk mendapat azab atas perbuatan kekufuran mereka, lalu malaikat penjaga neraka berkata, "Intaliqu, pergilah kamu." Kata intaliqu, pergilah. Pergi. Ila ma kuntum bihi tukadzibun, kepada apa yang dahulu kamu dustakan, ini api neraka. Dulu kamu tak percaya kiamat, tak percaya neraka, tak percaya syurga, kamu tak percaya Allah dan Rasulnya. Intaliqu, pergi sekarang kamu kepada tempat yang dahulu kamu dustakan. Inilah akibat bagi kamu, yakni kepada neraka. Intaliqu, dia ulang lagi, pergilah kamu. Ila dhillin zi salasi syu'ab, kepada neraka yang naungan asapnya yang mempunyai 3 cabang. Tentang menjadi kebiasaan bila api dihidupkan maka ada asap. Api neraka yang menjulang tinggi, dek besar, dek dahsyat, dia mengeluarkan 3 cabang asap. Asap itu membentuk seperti awan-awan yang tebal. Seperti naungan, tapi dia tidak boleh jadi naungan. Seperti macam teduhan, tapi dia bukan teduhan. Maka api neraka yang terbakar besar ini membentuk 3 cabang asap yang menggerungkan dan menakutkan. La zalilin wala yughni minal lahab. Namun cabang-cabang awan atau daripada asap awan yang besar ini, dia tidak boleh melindungi kamu daripada kedahsyatan api neraka. Biasanya kalau kita lihat seperti bayangan ataupun naungan ataupun bayang, biasa manusia berteduh. Itu bayang pokok mungkin, tapi bukan bayang api. Bukan bayang yang dihasilkan daripada lonjakan api yang membara, yang menyala, yang besar, yang membentuk kepulan-kepulan asap, yang nampak zahir seperti naungan bayang-bayang atau sebagai satu naungan lindungan. Tidak. Ia gambaran kedahsyatan. Ia tidak mengurangkan sedikit pun kepanasan api neraka. Sebagaimana firman-Nya, wala yughni minal lahab. Ini kepulan asap ini tidak boleh melindungi kamu daripada kepanasan. Yang asap itu satu azab, yang api itu azab yang berbeza, yang berlainan. Innaha tarmi bisyararin kalqas. Sesungguhnya api tadi, lantunan bunga apinya. Jadi kalau tuan-tuan bila sebut api, dia ada percikan apinya, percikan api. Atau kita sebut percikan bunga api. Kata Allah Ta'ala, neraka itu memercikkan percikan api. Memercikkan bunga-bunga api. Gambaran kedahsyatan ini kalqas, seperti bangunan-bangunan besar. Qas asal makna istana besar. Biasa kalau orang buat istana ini besar lah. Macam kita tengok istana Nurul Iman. Berapa besar dia? 20 ekar. Tanah 20 ekar. Tanah terbesar di dunia. 1782 bilik. So, 5 kolam. Ada sekian-sekian. Istana paling besar di dunia. Allah menggambarkan neraka ni, percikan dia ni sebesar istana. Percikan api neraka besar. Kalau kita welding, tengok yang percik tu, kecil je. Kecil dan kena pun tak sakit. Cuma nampak gerung lah dia percik. Kalau orang-orang welder ni tahulah. Atau kita lihat api dia merepuh. Merepuh ni maksudnya, bila dia buat letupan-letupan kecilnya, sehingga menyemarakkan percikan api. Ianya kecil, tetapi percikan api neraka ini mengeluarkan percikan
api atau bunga api sebesar bangunan besar. Seperti besarnya istana yang saya kata kebiasaan kalau seorang bina istana, dia akan bina besar. Tak ada orang bina istana kecil. Tak ada. Mana raja, mana ada pemerintah bila buat istana kecil. Tak panggil istana, itu panggil gubuk. Itu mungkin kita panggil sekadar wakaf. Tempat wakaf. Ini istana. Kemudian Allah menggambarkan letusan bunga-bunga api ini bukan setakat besar. Tapi dia turut menurut. Dengan firmannya, ka'annahu jimalatun sufra. Bunga-bunga api itu bagaikan unta kuning yang berbaris. Maksudnya bertalu-talu datang. Dia bukan sekali, dah. Seperti satu rombongan unta yang berjalan tak putus. Tetapi kalau unta dia berjalan, dengan kawanan unta, sifat berjalannya dipanggil kafilah. Apa itu kafilah? Dia akan jalan memanjang. Unta dia tak jalan bersaing macam tu. Dia akan memanjang, panjang. Dia berbaris. Membentuk suatu turutan, rantaian, macam rantai. Macam tuan-tuan tengok rantai motor dia berantaian atau berikutan. Maka gambaran percikan api sebesar istana, sebesar bangunan besar, diikuti berturut-turut. Satu persatu. Bagaikan deretan unta besar. Unta kuning. Unta yang nampak kekuningan. Yang biasa dilihat oleh orang-orang Arab, pada pedagang, pada musafir, orang-orang yang biasa menguruskan, dikatakan, kontena padang pasir ini. Unta. Kemudian kata Allah, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Ada celakalah mereka itu pada hari tersebut. Dengan malaikat yang mencebik mereka, malaikat yang menghina mereka, tabkid, memperli dan menyindir mereka dengan senderan paling tajam. Bahasa senderan, pergilah tempat dulu yang kamu tak percaya itu, pergi. Ni bahasa senderan ni kuat. Mereka pergi, intaliku. Pergi kepada apa yang kamu tak percaya dulu, dan pergilah kepada api yang mengeluarkan asap punya 3 cabang. Pergilah kamu kepada api yang asapnya tadi tidak akan mengurangkan kepanasannya. Kepulan asap tak boleh kamu berlindung. Bagaimana kamu lihat awan-awan yang meneduhkan waktu panas. Tetap kepanasan api itu akan mengenai kamu. Dan lihat api ini memercikkan bunga-bunga api sebesar bangunan-bangunan yang datang berturutan dan berterusan bagaikan unta-unta berbaris di padang pasir. Maka celakalah orang-orang kafir pada hari itu. Dengan gambaran neraka bagaimana mereka nak selamat. Kemudian kata Allah, hadza yaumul la yantiqun. Inilah hari yang mereka tak boleh bercakap, tak boleh berkata. Allah Ta'ala kunci mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Dikunci, dikekang mulut. Dengan kekangan api neraka. Bili jami minan nar. Tak boleh bercakap apa. Tentang ketika mana kita manusia secara fitrah. Kalau bila kita dihukum, kita dibedah, di rotan, kita nak cakap sesuatu. Tolong jangan pukul saya ke. Tolong perlahan. Tolonglah saya tak bersalah. Itu yang biasa kita akan sebut bila ada seorang cuba pukul kita. Kita akan bercakap sesuatu. Kenapa buat saya macam ni, itu dan ini. Walaupun orang tu bersalah, dia akan cakap benda tu. Kerana dengan bercakap tadi, dia harap dapat keringanan, pelepasan. Tetapi Allah jadikan orang kafir itu tak boleh cakap apa. Bukan sekadar mereka tak mampu bercakap. Wala yu'zanu lahum, tidak diizinkan bercakap. Mereka tak boleh cakap, satu tak diizinkan bercakap. Kemudian kata Allah, faya'tadzirun, dan mereka tidak boleh meminta maaf. Maksud ya'tadzirun, mereka tak boleh beri alasan pun. Sebab pada hari ini tidak ada alasan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tidak menerima sebarang alasan kekufuran. Allah tak terima. Kerana Allah dah tegakkan hujah yang pelbagai. Sama ada melalui alam yang diciptakan, akal yang diberikan, fitrah yang diciptakan pada diri manusia, rasul-rasul yang diutuskan, wahyu yang diturunkan, dan juga kebenaran-kebenaran yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri yang mereka dengar. Dia punya adillah, dalil-dalil ketuhanan itu begitu kuat untuk mereka mencari alasan lain. Konongnya kami tak tahu. Konongnya kami tak disampaikan. Konongnya kami tidak diingatkan. Itu Allah sebut dalam banyak ayat. Dalam keadaan dalam menyebut bagaimana Allah tak akan terima keuzuran orang kafir. Di antaranya firman Allah Ta'ala, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kamu memberi alasan.
kekufuran kamu sesudah iman kamu. Tak payah beri alasan. Dalam ayat ini Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum innama tuzzawna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang kafir, tak payahlah nak beri alasan apa pun. Kerana kamu akan diberikan balasan sesuai dengan kekufuran kamu. Dan ayat ini Allah berfirman, walau alqa ma'azirah, walaupun mereka memberikan pelbagai alasan. Tak ada alasan. Pada waktu ini kata Allah Ta'ala, ditutup mulut mereka, la yantiqun wala yu'dzanu lahum, tak diizin bercakap. Dan fayatazirun, tak diizinkan mereka ataupun tidak diterima sebarang alasan mereka. Kemudian kata Allah Ta'ala, wailun yawma izil lil mukadzibin, maka kecelakaan besar bagi mereka yang mendustakan akan hari ini. Kami dah cerita gambaran apa yang berlaku kepada orang kafir. Tentang bagaimana Allah Ta'ala nak suruh manusia ini jelas tentang hukuman kekufuran. Allah Ta'ala tak sebut sekadar kafir masuk neraka, secara umum begitu. Allah detailkan. Bahkan Allah menyebut dialog-dialog yang bakal disebut oleh orang kafir. Sama ada dialog penolakan mereka di dunia dengan berkata ini nenek moyang kami ikut nenek moyang, ni ikut nenek moyang. Itu memang dah tradisikan. Atau dialog-dialog mereka di hari akhirat kelak. Allah dah rakam ini yang manusia akan cakap nanti. Supaya manusia sedar bahawa Allah yang menciptakan manusia mengetahui apa yang kamu akan cakap nanti. Kalau kita secara umum, kalau kita berpengalaman. Kalau saya cikgu ni misalnya, saya dapat pengalaman dah kalau anak murid tak datang sekolah. Tak sakit perut, sakit kepala. Ada cerita dia. Dah tahu dah. Dan kita dah boleh analisis ni bohong ke tak bohong, dah tahu. Kita dah lama cikgu 20 tahun, 30 tahun. Sekarang nak murid beri alasan dah tahu muka menipu. Tengok muka. Awak kenapa tak datang sekolah? Dia nak cari sakit mana? Pegang perut tak kena, pegang kepala sakit apa pula ni? Artinya itu kalau kita yang berpengalaman, ini Allah yang maha mengetahui. Kita mak ayah, ada pengalaman dengan anak-anak kita yang beri alasan macam-macam. Beri alasan. Kita tahu dia bohong ke tak bohong. Tipu tak tipu. Dan kita boleh dah hajuk alasan dia. Nak cakap apa? Nak cakap tak dengar lah tu. Nak cakap mak tak beritahu. Padahal 100 kali mak beritahu. Apa terlagi Allah yang menciptakan manusia? Allah sebut dialog-dialog orang-orang kafir di dunia dan menentang para rasulnya. Kan dialog ini sama. Semenjak zaman pengingkaran pertama zaman Nabi Nuh AS. Sehingga pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga zaman kita. Cerita orang kafir tuan-tuan tanya sama. Kenapa sembah berhala? Kenapa tak sembah Allah? Cerita sama nenek moyang kami tradisi sekian. Cerita yang sama mereka akan sebut. Dan alasan sama mereka akan sebut. Maka Allah Ta'ala menyatakan, celakalah mereka. Pada hari nanti ditegakkan hujah atas mereka. Diperlihatkan azab pada mereka. Dipertontonkan apa yang mereka ingkari dan mereka tidak percaya selama ini. Maka ini hari paling celaka bagi mereka. Kat dunia belum celaka, kamu ada peluang. Tapi akhirat kamu paling celaka sekali. Tetapi bila kita rugi, kalau kita dah tahu benda tu bahaya, dan kita buat, lalu kena akibat. Bukankah kita akan rasa celakanya saya? Kenapa saya tak ikut panduan tu? Walau saya dah tahu. Pasti kita akan mencelaka diri kita sendiri. Atas apa yang berlaku. Ini kan pula suatu yang akan bersifat kekal dengan azab Allah. Maka kata Allah celaka. Kenapa sebut celaka? Kebinasaan. Kerana tak akan diterima syafaat. Tak ada lagi jalan keluar. Tak ada lagi peluang yang kedua. Tak boleh lagi mereka pulang ke dunia. Tak boleh lagi mereka kata, tak apa kami percaya dengan Rasul yang telah diutuskan. Dah tak boleh. Maka celaka besar mana lagi kalau bukan kecelakaan ini. Kemudian kata Allah, Hada yaumul fasl. Inilah hari diputuskan. Dia beri keputusan pada manusia. Yang beriman atau yang kufur. Jama'nakum wal awwalin. Kami himpunkan semua manusia. Kamu dan orang-orang terdahulu. Allah sentiasa sebut kamu. Supaya kita tahu relevan wahyu Allah pada kita sampai hari kiamat. Kerana Allah menyebut tentang kamu. Pada zaman Rasulullah SAW, ia menyebut kamu, musyrik Mekah yang menentang. Pada zaman kita, kamu yang membacanya. Kamu yang mendengarnya. Wal awwalin. Dan orang-orang terdahulu. Kami akan himpunkan semua. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Pada hari kiamat. Kalau kamu ada tipu helah. Kalau kamu ada jalan keluar untuk keluar, sila buat. Tuan-tuan, jangan kata kiamat. Kita kalau mati pun dah tak ada helah nak mengelak kematian. Siapa yang mampu mengelak kematian? Sila lakukan sekarang. Menjaga makan, jaga keselamatan, dengan mengambil segala suplemen, mengambil segala wiqayah,
mengambil segala pencegahan, tetap mati datang pada dia. Apatah lagi kiamat. Siapa mampu terlepas daripada kiamat? Tetapi kita sendiri pun tak mampu terlepas dari mati. Jangan kata mati. Tak ada seorang pun mampu terlepas daripada musibah. Tak ada. Kalau datang banjir, datang ribut, siapa mampu terlepas? Kalau terlepas, bukan maksud terlepas, belum kena. Sampai masa dia kena. Tak ada orang. Tak ada orang kata saya kebal, saya ada imun, saya tak sakit, saya tak mati. Apa tu lagi cerita kiamat? Kata Allah dalam firman, dalam peringatan Allah pada manusia, fa in kana lakum kaidun fakidun. Kalau kamu ada tipu hela jalan keluar untuk keluar daripada azab kami, daripada ketentuan, daripada kiamat, silakan. Sila tunjukkan hela tersebut. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Maka celakalah pada hari itu kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan Rasul yang diutuskan. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang amaran kepada orang-orang kafir dengan memberi amaran kepada mereka bagaimana bentuk azab mereka pada hari kiamat kelak. Kata-kata yang menggerungkan yang datang daripada malaikat penjaga neraka yang menyebut tentang sifat neraka yang punya asap yang bercabang dan bercabang 3 yang menggambarkan bagaimana asap tadi yang membentuk rimbunan awan tebal tidak boleh menjadi pelindung pada kepanasan api neraka, lonjakan api neraka. Bagaimana Allah menggambarkan juga neraka dengan sifat yang ketiga, percikan bunga apinya besar. Dan yang keempat, Allah gambarkan percikan api neraka itu berturut-turut. Dia tak berhenti sebagaimana bersambungan unta-unta yang berjalan di tengah pasir. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang batalnya segala alasan kamu. Kamu tak boleh beralasan, tak boleh bercakap apa-apa pada hari tersebut. Dan bagaimana Allah Ta'ala menyebut takhjil, kataan takhjil, maksudnya Allah Ta'ala menyebut tentang Allah memalukan orang kafir yang berkata, kalau kamu hari ini ada cara untuk melepaskan diri, silakan. Itu panggil takhjil, iaitu membongkarkan ataupun meletakkan mereka dalam keadaan penyesalan yang bersangatan, malu yang bersangatan. Ada cara lain nak keluar daripada azab kami? Kemudian sesudah Allah menyebut tentang gambaran yang dahsyat itu, seketika Allah menyebut tentang janji Allah pada orang beriman. Mana saya kata uslub Quran, cerita neraka supaya manusia datang gerung dan gentar dan tahu akibatnya. Kemudian mereka diberi untuk buat pilihan. Apakah kamu ingin menjadi orang beriman atau menjadi orang kafir yang sebegini azabnya? Kalau kamu menjadi orang beriman, lihat apa janji Allah pada orang beriman. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam teduhan-teduhan yang menyamankan. Pokok-pokok dalam syurga yang rimbun, yang membentuk teduhan-teduhan, walaupun dalam keadaan syurga itu tak ada matahari. Tapi tetap datang rimbunan pokok yang mewujudkan teduhan, yang disebut oleh Allah sebagai zilal. Zilal artinya teduhan-teduhan yang nyaman. Maksud nak beritahu cuaca dalam syurga tu nyaman. Tidak panas, tidak sejuk, nyaman. Macam kalau tuan-tuan tengah panas hari, tuan-tuan duduk bawah teduhan pokok. Rasa macam mana? Nyaman. Tak rasa panas walau ada matahari. Maka kita rasa cuaca tu sesuai dengan diri kita. Kita dah sebut sebelum ini bahawa dalam syurga dia tak ada matahari, dia tak ada bulan. Tetapi dia terang dengan cahaya ad-dau'un naurani, cahaya ketuhanan. Cahaya yang terbentuk dalam syurga itu cahaya yang lebih hebat daripada dunia yang dipancari dengan cahaya matahari. Kerana ialah nur naurani. Cahaya nurani. Cahaya yang bersifat cahaya. Bukan macam matahari yang sifatnya panas. Bukan sebagaimana matahari kadang-kadang menyakitkan, menyekitkan misalnya, memanaskan, memeluhkan. Jadi berpeluh kita. Jadi tak selesa duk cahaya matahari. Ia terang benderang. Tapi tidak seperti kita katakan cahaya matahari, tidak seperti bulan. Namun begitu Allah nak gambarkan ahli syurga tetap di bawah teduhan. Kerana teduhan ini lambang kepada kenyamanan. Maka ia menjadi bahasa-bahasa sastra kita. Di bawah teduhan rambulan kita sebut. Di bawah teduhan itu dan ini dalam bahasa sastra kita pun sebut. Ini zilal. Artinya teduhan bayangan-bayangan. Wa uyun dan mata air yang banyak.
Kita dah sebut mata air daripada air yang nyaman, mata air daripada susu, mata air daripada madu, mata air daripada arak yang tidak memeningkan, yang tidak bau busuk, bahkan sifatnya wangi. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yang dicampur dengan kafur, yang dicampur dengan zanjabil, yang datang daripada air yang bersifat salsabil, yang mudah kita kata diminum. Tak ada terasa apa-apa, tak ada. Kalau kita minum air di dunia adalah rasa kat leher kita sesuatu. Ini tak ada. Semuanya nyaman. Maka ahli syurga pertama Allah Ta'ala menyebut cuacanya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang mata airnya. Mata air ini kata ulama ialah lambang ketenangan. Sebab manusia bila melihat air dia tenang. Tuan-tuan pergi termenung kat air terjun ke, kat aliran air jeram ke, kat mana-mana tengok tenang tak? Itu fitrah kita. Dia air yang mengalir tenang. Dia air yang bergerak, apatari kalau mata air itu kita punya. Yang jernih, yang tak ada pencemaran. Betapa tenangnya di syurga dengan cuacanya dan dengan sifat mata-mata air yang ada di hadapan mereka. Wa fawakiha mimma yashtaun, dan buah-buahan. Apa yang mereka inginkan? Di sini Allah Ta'ala sebut, ahli syurga ini masing-masing punya keinginan yang masing-masing. Macam tuan-tuan kat dunia, tuan-tuan ada keinginan masing-masing. Kalau pergi 4 orang kedai makan, yang ni mi kari, ni mi bandung, ni mi muar, ni laksa Terengganu. Mesti kita punya keinginan lain-lain. Duduk satu kedai. Orang ni nak makan nasi ayam percik, ni nak makan nasi kerabu, ni nak makan nasi minyak, ni nak makan nasi putih. Maka Allah jadikan setiap manusia dalam syurga, mereka ada kecenderungan mereka untuk makan. Sebagaimana kecenderungan mereka di dunia. Bukan kan setiap orang ada kecenderungan dia. Kerana bila kita makan berdasarkan kecenderungan, itulah yang menambahkan nikmat. Bukan kita kata makanan lain tak sedap. Contoh pergi restoran, semua sedap. Semua signature. Semua ni yang makanan yang bagus. Tapi kita ada kecenderungan. Kita cenderung nak makan yang ni. Itu yang jadikan kita rasa seronok. Sedap. Maka Allah menggambarkan bagaimana ahli syurga punya yashtahun, syahwat makan masing-masing. Mereka apa yang mereka nak lah. Mungkin apa saya nak berbeza dengan tuan-tuan nak. Kerana setiap kita tuan-tuan dalam syurga kelak, kita dibayangi dengan kenangan-kenangan dunia yang indah. Dan cita-cita dan angan-angan dunia yang kita nak dan kita tak dapat. Dulu tuan-tuan nak apa kat dunia? Tak dapat. Apa yang kita nak? Maka Allah sempurnakan. Allah sempurnakan. Sebab itu setiap ahli syurga dikahwinkan dengan 2 orang isteri paling kurang. Sebab itu yang kita nak. Cuma tak berani beritahu. Nak, senyap. Jangan bini marah. Tapi itu cenderung kita. Tak ada lelaki tak cenderung. Kalau dia tak cenderung, dia bukan lelaki. Dia separuh lelaki. Separuh lagi hilang. Cuma kita kemampuan, ketidakupayaan, belum sampai masa Ustaz, saya tunggu kat syurga. Itu cerita masing-masing lah. Alasan masing-masing. Tetapi kecenderungan itu Allah sempurnakan. Wanita-wanita Allah sempurnakan perhiasan emas, perak, segala permata. Itu mereka nak. Orang perempuan dia seronok kat situ. Maka kecenderungan di situ. Dan manusia ada kecenderungan makan. Mana ada manusia tak fikir nak makan? Maka Allah siapkan makanan. Kerana semua nikmat syurga berdasarkan kecenderungan satu. Yang kedua berdasarkan apa yang pernah kita cita-citakan atau kita ingin tapi tak dapat. Itu asas nikmat. Tuan-tuan dulu apa tak dapat agak-agak. Nak main-mainan, Ustaz tak ada duit. Dah besar ni nak beli malu pula. Mainlah dalam syurga tu. Mainan pun nak main. Main Ultraman ke benda ke. Ada orang dia memang nak main tapi masa kecil tak ada duit. Bila besar nak beli malu pula. Nampak ke budak-budak kan? Senyap-senyap dia sorok mainan. Dia beli untuk anak dia, walau dia main. Senyap. Ada orang macam tu. Dia jadi besar nak tidur dengan teddy bear lagi tu. Cerita dia macam tu sebab dia ada benda. Mungkin dulu masa kecil tak ada beli. Saya tengok ada satu kisah. Cerita betul lah. Dia dah kaya. Dulu dia nak main apa ni? Mainan kereta api yang ada real tu. Gerak. Tapi duit tak ada. Miskin. Akhirnya dia kerja dia dah dikaya. Dia nak cari balik kereta api tu, dia sanggup beli berapa puluh ribu dolar. Cari balik. Sebab itu mainan dia nak main dulu masa kecil. Tapi tak boleh main, duit tak ada. Akhirnya dia dah berjaya, dia cari balik. Dia tanya, siapa boleh jual mainan tersebut? Berapa pun saya bayar. Dia macam peminat RXZ je lah, peminat RXZ. Saya tak minat lah yang geng-geng minat RXZ. Beli 70 ribu, 80 ribu. Sebab dia ada kenangan dia, bukan motor tu. Kenangan, dulu mungkin dia nak beli tapi tak ada duit. Kawan-kawan dia pun main, lah takkanlah tak mampu beli, dia pun berazam. Aku kaya, aku beli. Tapi bila dia kaya RXZ dah tak ada. Tak ada dah, mana ada. Dia cari balik. Dia cari nombor pelik sama yang dia nak, dia cari. Dia elang dalam Facebook, dia elang.
Itu manusia buat sekarang. Itu tuan-tuan tengok kedai-kedai yang jual barang antik, barang lama-lama. Dia buka, laku. Dia nak balik jang yang macam jang lama. Walau mati dah jang tu. Dia beli juga. Buat apa kenangan? Dia beli Mercedes buruk. Tak luar rumah dia. Tak apa. Sebab kenangan Mercedes tu. Yang Mercedes ada kipas. Aircon tak ada kipas. Tuan-tuan sempat naik. Kalau tuan-tuan sempat naik, confirm tuan-tuan dah tua. Sebab tu kereta orang tua. Berarti gambaran dia. Jadi dalam syurga, apa yang dikenangan, nostalgia, cita-cita, angang-angang yang kita nak, kita tak dapat, Allah lengkapkannya. Tapi datang dengan rupa yang sempurna. Dia tak datang dengan rupa yang kurang. Dengan sempurna. Tak rosak, tak basi kalau makanannya. Tak binasa. Maka semuanya dia datang dengan sifat sempurna. Sebagaimana kita dah istidlalkan dengan ayat. Kullama ruziku min samaratin rizqa, qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali mereka mendapat rezeki daripada syurga, mereka katakan dulu kami pernah makan benda ni kat dunia. Tapi lain rasanya. Tuan-tuan nak makan berapa dulu Ustaz? Nak makan durian mahal sangat Ustaz. Kalau tak mahal pun kencing manis tinggi sangat. Nak makan tapi tinggi sangat. Nanti dia dapatlah makan. Ma yashtahun, apa mereka nak. Kenapa Allah menyebut perkataan fawakih, buah-buahan? Kerana buah-buahan lambang kepada kemewahan. Allah tak sebut di sini biryani, sebut wa biryani mimma yashtahun. Misalnya. Dan nasi minyak tak ada. Sebab makanan tu makanan ruji kita. Dia sebut tentang makanan mewah. Contoh bila orang tu boleh makan buah, mewah dengan buah, berarti makanan lain min babil aula. Kalau seorang tu boleh makan buah macam-macam. Kerana buah ni lambang kemewahan. Rumah ni kalau ada buah banyak, mana orang tu rumah mewah? Kan memang digambarkan hotel-hotel mewah dia kalau letak buah-buahan. Itu kalau letak rumah kita licin ke pinggang-pinggang tadi. Sebab kita darat ulu ni payah nak jumpa buah. Letak buah apple, letak buah sekian, letak kat satu tempat. Saya ingat saya masuk satu hotel, ni hotel 5 star ni. Bila pertemuan para ulama pergi. Ni hotel mewah. Dia letak buah tepi-tepi pintu tu buah. Ni kalau kita tak ingat dosa pahala ambil lah. Kalau letak kat rumah kita dah licin dah. Itu lambang mewah, kemewahan. Lambang kekayaan. Masuk bilik suite tak, buah atas meja. Tapi orang kaya tak makan. Dia buat perhiasan. Kalau orang miskin tak sempat atas meja licin. Kan itu benda yang kita nak. Kita suka makan buah. Itu gambaran. Sebab itu Allah sebut wa fawakiha mimma yashtahun. Dan buah-buahan. Dan apa yang mereka inginkan. Kerana berdasarkan ayat ini kata ulama, setiap orang dalam syurga dia ada syahwat sendiri. Yang pasti berbeza. Dan syahwat ini berdasarkan apa yang kita makan dan sebagainya. Kulu washrabu, makanlah, makan. Washrabu, minumlah. Ini lafaz tarhib kita panggil. Maksudnya, sila makan, sila makan. Dengan lafaz memuliakan, umpama datang tetamu yang kita hormati, kita muliakan, sila makan. Tuan-tuan sebut dengan penuh takrim, kemuliaan. Tashrif, dalam menghormatinya. Maka Allah memuliakan ahli syurga dengan mengatakan, kulu washrabu. Hani'a. Hani'a dengan gembira. Dengan seronok. Kalau kita dalam bahasa tetamu datang makan dengan segan-segan. Jangan makan. Buat macam rumah sendiri. Kita akan guna satu perkataan, kalau tetamu datang. Ini ahli syurga, dia bukan tetamu. Dia pemilik syurga. Ulaika humul warithun. Alladzina yarisuna al-firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka lah pewaris sebenar. Yang mewarisi syurga Firdaus. Dan mereka kekal di dalamnya. Maka dipersilakan pada ahli syurga kulu washrabu hani'a bima kuntum ta'malun. Ini balasan yang kamu lakukan dahulu di dunia. Ini menunjukkan bahawa sebab masuk syurga ialah amalan. Benar, Allah masukkan syurga kita dengan rahmatnya. Tetapi nikmat yang kita peroleh kesan daripada amalan kita. Disebut dalam athar, masuklah syurga dengan rahmatku dan duduklah kamu di tempat kamu mengikut amalanmu. Asas masuk syurga itu rahmat Allah. Tapi kedudukan kita kat syurga tingkat mana berdasarkan amalan. Maka orang amal baik, bagus, kesungguhan dalam beramal, keikhlasan, maka kedudukannya lebih hebat dan lebih tinggi. Lepas itu kita kat dunia ni tuan-tuan, kita bersaing. Kita jangan tunggu bini kita, jangan tunggu laki kita, jangan tunggu adik-beradik, jangan. Kita seorang-seorang pergi dan melakukan amal soleh. Jangan pernah amal soleh kita bersangkut dengan orang. Maksudnya, dia tak buat, kita pun lemah tak nak buat. Dia tak datang, kita pun tak datang. Buat kelas bahasa Arab, 4 orang.
3 orang tak datang, tinggal kita seorang. Kita pun tak nak datang lah sebab 3 pun tak datang. Maksudnya itu cara salah. Jalan seorang. Begitu kita memahami kebaikan, kita nak buat. Memang saya sebut kadang-kadang kita ada sokongan 3-4 orang kawan. Tapi Allah akan uji keikhlasan kita, kita akan berjalan seorang. Allah akan uji. Atau tuan-tuan tengok mujahidin berperang, perang asalnya ramai 5-6, akhirnya dia akan bergerak seorang. Terpisah dari berjuang untuk Allah uji keikhlasan dia. Bergerak seorang dan akan mati seorang. Kita bersama. Memanglah kita ada kawan-kawan hari ini. Kelak kita sebenarnya sedang melakukan perjalanan solo tanpa kita sedar. Kerana kawan-kawan kita satu persatu akan gugur. Mati ke, hilang tanpa radar ke, benda kita pun tak tahulah. Itu ketentuan Allah yang Allah tetapkan pada setiap orang sekeliling kita. Atau dia berubah arah lain ke, kiblat lain dan sebagainya. Tapi kita mesti teruskan perjalanan. Jalan. Kadang-kadang suami kita yang uji kita, kena tinggalkan suami untuk melakukan amal soleh. Kadang-kadang isteri kita. Sebab semua orang akan berjalan seorang menuju Allah Ta'ala. Jadi kita tak berjalan berpegangan tangan, tak, kita seorang-seorang. Kerana Allah akan uji keikhlasan kita. Keikhlasan ini cuma terhasil bila bersendirian. Sebab itu kita dilatih untuk bersendirian, bangun malam seorang. Hatta isteri kita pun tak tahu, suami kita pun tak sedar. Bersedekah sampai tak ada orang tahu. Hatta tangan kiri pun kita tak tahu. Semuanya itu untuk menguatkan langkah kita waktu kita akan bersendirian. Tuan-tuan dalam kubur pun bersendirian. Seorang-seorang. Walaupun yang hantarnya ribu raban. Last kali letak dalam kubur kita seorang. Kita akan teruskan perjalanan ini seorang-seorang. Tanpa ibu ayah kita, tanpa pasangan kita. Kali itu jangan pernah luntur kerana sebab orang. Dalam beramal jangan luntur sebab orang. Dia tak pergi kuliah, kita pun tak nak pergi sekali. Tumpang sekaki. Tak, kita pergilah. Macam biasa. Dia tak nak buat baik sebab-sebab tu biar dia. Kita bukan hentam dia tak. Mungkin ada hikmah lain Allah nak beri pada dia. Tapi kita yang tahu, yang sedar, teruskan. Atau kalau kita terpaksa berjalan pada jalan Allah ni seorang-seorang, jalan terus. Kerana kita kelak akan dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita kasihi dan sayang. Kelak jumpa balik. Lepas habis hisap, jumpa balik. Bila dihisap, dah dapat buku catatan kanan, semua orang kita sayang dihimpunkan. Bila masuk syurga, semua orang kita sayang dihimpunkan. Tapi sekarang kita kena bersedia jalan seorang-seorang. Kena bersedia. Macam mana pun kita sayang pasangan kita, nanti dia akan mati. Tok guru kita pun sama akan mati. Kawan kita pun sama. Semuanya akan pergi solo seorang diri. Jadi jangan pernah dilunturkan semangat ketaatan kita sebab orang. Kalau rasa lemah, tuan-tuan istighfar. Minta Allah beri istiqamah. Minta Allah beri kekuatan. Sampailah kita selamat sama melangkah ke syurga. Selamat melangkah untuk mendapat redha Allah. Kemudian kata Allah, Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia. Allah menamakan mereka ini muhsin. Muhsin dia berkata ahsana yuhsin. Maksudnya yang berbuat baik di dunia. Kemudian sebab Allah menyebut, kita dah sebut dalam intro kita dalam surah Mursalat. Dan surah Mursalat disebut hal ahli syurga ringkas dia. Yang hal ahli neraka panjang. Ia berbeza dengan surah Al-Insan. Al-Insan, hal ahli syurga panjang. Hal ahli neraka pendek. Maka Allah meneruskan tentang menceritakan tentang balasan bagi ahli neraka dengan firman-Nya. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Celaka besarlah pada hari itu, yakni hari kiamat. Kepada para pendusta agama. Pendusta Allah dan Rasul-Nya. Kulu wa tamattau. Sila makan dan minum. Qalilan, seketika di dunia. Sedikit di dunia. Innakum mujrimun. Kamu adalah pelaku-pelaku dosa di hari akhirat kelak. Allah Ta'ala kata, makan. Kamu makanlah, minumlah kat dunia ni. Qalilan. Sementara. Bagi orang beriman, Allah sebut, Kulu washrabu hani'a. Makan dan minum dengan bersenang-senang. Dengan seluas-luasnya. Tapi bila orang kafir, Allah kata apa? Kulu washrabu qalila. Bila Allah kata pada orang kafir, Kulu wa tamatta'u qalila. Sila makan, sila berseronok sebentar. Sekejap kat dunia. Gambaran kamu cuma dapat seronok kat dunia. Qalilan, sikit je kamu boleh seronok. Himpunlah duit bilion, kamu dapat rasa sikit je. Nikmatnya. Himpunlah segala kekayaan, kamu dapat rasa sikit. Kerana itu sifat dunia. Dunia ni tuan-tuan, kita himpun banyak mana pun, kita cuma rasa sikit. Mana rasa banyak? Tuan-tuan masuk 40 jenis lauk, tuan-tuan dapat rasa sikit. Satu lauk je. Mana boleh makan semua? Tuan-tuan letak berpuluh buah, tuan-tuan mungkin makan 2 biji, 3 biji je. Kat dunia ni, kita tak dapat menikmati seluruhnya. Kita cuma dapat nikmat sikit.
berbanding dalam syurga. Maka Allah mencela, menyebut tentang orang kafir akan nikmat sementara. Sila makan, sila berseronok sementara yang sedikit ini. Innakum mujrimun. Kamu akan dihadapkan di mahkamah akhirat sebagai golongan penjenayah. Kesalahan jenayah yang kita dah sebut semalam, kesalahan jenayah paling besar, kufur pada Allah yang tidak akan diampunkan. Kemudian firman Allah Ta'ala, wailun yawma idzil lil mukazzibin. Ini pengulangan yang ke-8. Kita dah sebut. Perkataan wailun yawma idzil lil mukazzibin diulang 9 kali. Ini ulangan yang ke-8. Untuk menunjukkan betul-betul celaka besar pada orang kafir, celaka. Diulang-ulang. Betul-betul penyesalan besar yang akan berlaku pada orang kafir, bukan penyesalan kecil. Tuan-tuan, kat dunia semua penyesalan tu kecil, walaupun kita rasa besar. Mana dekat dunia penyesalan besar? Penyesalan sebenar-benar besar, penyesalan akhirat kelak. Oh, menyesal saya tak minta kerja tu Ustaz. Kalau saya minta saya dah CEO. Itu bukan penyesalan besar. Oh, menyesal Ustaz saya tak kahwin dengan dia. Kalau saya kahwin dengan dia, barangkali saya dah kaya. Barangkali saya dah ada anak 20 misalnya. Kita ni. Oh, menyesal saya tak kawan dengan dia. Kalau kawan dengan dia, saya dapat projek juta. Tetapi kat dunia tak ada penyesalan besar. Akhirat kelak ada penyesalan besar. Dek kita meninggal, benda-benda yang paling penting yang Allah sebut, ingatkan pada kita. Itu iman pada Allah dan amal soleh. Dunia sebagaimana disebut dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dunia, jangan jadikan sesalan kita besar sangat. Sebab dunia ni ada ganti yang lebih baik. Tentang dunia apa yang tuan-tuan menyesal? Ia bersifat kecil dan ada ganti yang lebih baik. Kita menyesal kerana kita tak berbisnes dengan dia. Kalau bisnes ni dah untung banyak. Tak, itu hal kecil. Kerana Allah mungkin lorongkan kita apa yang lebih baik. Kita menyesal sebab kita tak duduk sini. Kalau duduk sini pasti tanah dah harga mahal. Silap tak beli. Kita silap beli harga tanah sini harganya lebih murah. Tak, itu bukan satu penyesalan yang besar. Penyesalan besar nanti Allah sebut tentang akhirat kelak. Dengar Allah ulang. Wailun, celaka. Yauma idzin, pada hari itu. Lil mukazzibin, yang mendustakan Allah dan Rasul. Ini kali ke-8 Allah sebut sebelum pergi kepada yang terakhir nanti. Kata Allah, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Ketika mana dikatakan kepada mereka rokoklah, kenapa dan mereka tidak mau rokok. Ayat ini kata ulama, sebagaimana orang kafir diperintahkan untuk beriman kepada Allah, orang kafir juga diperintahkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Contoh gini tuan-tuan. Kita tengok orang kafir. Kafir ni sembah berhala. Kita bukan sekadar menghalang kekufurannya, kita berkata kenapa? Binarak entek elok. Walau dia kafir tadi, bagi dia akan buat belaka. Tetapi dalam dakwah kita, bukan sekadar kita menyuruh dia berhenti daripada kekufuran, kita juga akan kata berhentilah minarak, berhentilah berzina, berhentilah riba. Kerana orang-orang kafir mereka juga diperintahkan melakukan yang furuk, yang cabang. Bukan sekadar usul yang akidah semata-mata, syariat juga. Mereka tak puasa, mereka juga dicela kenapa tak puasa. Jadi kalau kita lihat orang kafir, dia kafir satu hal. Kemudian dia berzina. Kita akan marah juga dia kenapa buat berzina. Ini tak diterima. Kerana apa pun larangan syarak, dia bersifat global. Dia tak elok pada semua tahap. Dia bukan ada tahap orang kata bagus. Kalau kata ada zina ni ada bagus kalau suka sama suka. Tuan-tuan, sepanjang sejarah manusia, tidak ada orang menganggap zina itu bagus. Kalau tidak mereka akan suka ibu mereka berzina, anak-anak perempuan mereka berzina. Bagaimana Rasulullah kata pada seorang lelaki yang nak beriman tapi tak nak tinggalkan zina. Kata Rasul, apakah kamu suka kalau ibu mau berzina? Kalau kakak mau berzina, anak perempuan mau berzina. Sebab Nabi bercakap secara miqyas mantiki, nilai logik umum yang diterima oleh semua umat manusia. Tuan-tuan suka ke? Contoh kita lihat macam ni, pakaian seksi lah. Pakaian tak senonoh. Suka tengok. Tanya orang lelaki suka. Suka Ustaz. Baik, suka kalau tengok perempuan lain. Kalau mak kita pakai seksi, suka tengok. Tengok gambar mak kita seksi. Tuan-tuan suka? Tak. Kalau perempuan lain kita suka. Mak kita kan perempuan juga. Kalau adik perempuan kita pakai seksi, adik perempuan kita. Kalau isteri kita pakai seksi, selalu ditonton oleh semua orang, tuan-tuan suka. Tanya orang kafir, dia tak suka. Sebab benda tu saya katakan, kesalahan global. Tak ada orang suka. Tanya orang kafir suka tengok seksi ni. Dia suka tak tengok anak dia seksi dalam situasi ni? Pasti dia kata dia pun tak suka. Yang tengok cerita tak senonoh. Dia suka tak yang berlaku cerita tak senonoh tu lah adik-beradik dia. Dia suka. Dia tak akan suka. Sebenarnya Rasulullah sebut secara mantik logik kepada lelaki yang nak berzina. Kerana perempuan yang kamu zina mungkin ibu seseorang, anak seseorang, kakak seseorang, ibu saudara seseorang. Lalu lelaki ni pun nampak logiknya. Lalu tidak ada perkara yang lebih benci melainkan zina.
Islam bukan mengharamkan begitu je. Bukan sekadar Islam meletakkan pengharaman itu sebagai satu ubudiyah, ketaatan pada Allah mutlak. Bukan Islam memberitahu apa sebab pengharamannya. Apa sebab pengharamannya? Kerana Allah ciptakan manusia ni ada akal, lalu dalam penilaian akan mereka tahu pengharaman riba kenapa? Pengharaman arak kenapa? Yang saya kata tak ada atas dunia ni. Walaupun mereka tegar peminum arak kata arak tu bagus. Kenapa kata arak tu bagus? Doktor mana kata arak bagus? Hasil penemuan saintifik atau perubatan mana kata dia bagus? Tapi masih tetap momen. Sebab tu bila kita mengajak orang kafir, bukan sekadar mengajak mereka supaya beriman. Kita juga mencegah kekufuran, mencegah kejahatan-kejahatan mereka yang lain. Bukan sebab turun ayat ini bila Rasul berkata pada penduduk Taif, kenapa kamu tak sembahyang sujud pada Allah? Bukan sekadar maksud beriman. Sembahyang itu dan terjemahan pada makna keimanan pada Allah. Kenapa tak sembahyang? Lalu kata orang Taif, kalau kami sembahyang, mereka kata kami tak nak sembahyang sebab sembahyang itu cumalah kecelakaan bagi kami. Bukan elok sangat. Kami tak akan sujud. Diriwayatkan ketika mana turun kepada Bani Saqif di Taif. Ketika mana Rasulullah mengajak mereka sembahyang. Kata Nabi SAW, aslimu, Islamlah kamu semua. Dalam dakwah Nabi pada kaum Saqif. Sebab Nabi sebut Islamlah kamu dan sujudlah kamu pada Allah. Rokoklah kamu pada Allah. Lalu kata mereka, la nanhani fa innaha masabbatun alaina. Kami tak akan sekali-kali rokok. Itu adalah kecelakaan kami kalau kami buat. Buruklah kami bila kami dengar cakap kamu untuk rokok. Lalu kata Nabi SAW pada mereka, la khaira fi din laisa fi rukuk wala sujud. Tiada kebaikan mana-mana agama yang tidak ada rokok dan sujud. Maksudnya ialah kerana rokok dan sujud itu hanya ada pada Islam. Kalau tidak ada rokok dan sujud, tak ada kebaikan apa pun agama. Kerana asas agama yang Allah turunkan ini semenjak zaman Nabi Adam sampai kita ada rokok dan sujud. Jadi syariat solat itu adalah syariat daripada awal manusia diciptakan sehinggalah kepada akhirnya. Ia bukan semacam benda baru. Cuma bentuk jumlah waktu itu mungkin berbeza. Tapi asas solat itu dilakukan oleh semua hamba Allah. Semua hamba Allah daripada Adam AS. Walaupun setengah menyatakan Adam, Allah cuma syariatkan padanya solat subuh 2 rakaat. Tidak yang lain. Datang Nabi lain cuma syariat solat ni. Datang Nabi Ibrahim 2 solat. 1 pagi dan 1 petang. Dan datang syariat Nabi SAW maka 5 waktu solat. Namun semuanya rokok dan sujud. Maka Islam yang menjaga keaslian solat semenjak manusia diciptakan. Maka Allah Ta'ala menyatakan, bila dikatakan kepada mereka, rokoklah, mereka tak nak rokok. Wailun, maka kecelakaan besar. Bagi mereka pada hari ini, bagi setiap yang mendustakan, yang ingkar. Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Dan akhirnya Allah Ta'ala menyebut kebodohan kamu. Dah kalau kamu tak nak percaya Quran, nak percaya apa benda lagi? Ini ayat untuk tunjuk kebodohan manusia. Mu ni kalau tak nak dengar ulama cakap, nak dengar siapa cakap? Kalau tak nak dengar ulama tegur, nak dengar siapa tegur? Macam dalam bahasa kiasan gitu. Kalau tak nak dengar cikgu mengajar, nak suruh siapa lagi ajar kamu? Siapa kata ni nak jadi bodoh belaka ni? Ini nak jadi jahil belaka. Kalau Al-Quran yang menegur kamu, menyebut kesalahan kamu, kamu tak nak dengar, kamu nak dengar dari mana lagi? Sumber mana lagi kamu nak dengar? Menceritakan tentang azab yang Allah sediakan. Amaran yang Allah sebutkan kepada manusia yang tidak mau beriman. Kamu nak dapat daripada mana lagi benda ni? Ini rahmat untuk kamu manusia. Kan dia beri peringatan. Dia beri pengkhabaran. Diberikan kepada kamu amaran. Tapi kalau kamu tak nak dengar amaran ini, peringatan ini, maklumat ini, kamu nak dengar dari mana lagi? Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Mana lagi sumber untuk menjadikan kamu beriman dan percaya? Sebab itu diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Bila Abu Hurairah baca surah wal mursalati urfa, bila sampai ayat fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, maka ayat yang mana lagi mereka hendak beriman? Wahyu yang mana lagi mereka nak beriman? Lalu kata Abu Hurairah, siapa yang baca surah mursalat sampai tamat? Bila sampai ayat ini maka hendak dia berkata, amantu billah wa bima nazal. Amantu billah wa bima nazal. Aku beriman pada Allah dan dengan apa yang diturunkan. Dengan apa yang diturunkan. Ya, kita beriman dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.